Baiklah, video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menangkap toyol. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alip Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe channel saya dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Baiklah, video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya bagaimana saya menangkap toyol. Jadi sebelum saya lanjutkan cerita saya ni, saya terus terang, yang saya tangkap ni adalah manusia biasa. Tapi tindakannya mencuri dan cara kami menangkap dia seolah-olah kami menangkap seekor toyol. Dan cara dia mencuri pun seperti toyol. Dan saya boleh anggap apa yang kami tangkap ni toyol. Kenapa saya bercakap sedemikian? Jom dengar cerita ini. Cerita ini saya gubah sedikit disebabkan ada beberapa perkara yang perlu saya elakkan dan saya perlu jaga. Okey, terutama aib kawasan tersebut dan aib individu yang terlibat. So, mari kita mulakan cerita. Cerita bermula ketika cuti sekolah. Okey, jadi saya tidak dapat balik ke kampung saya. Jadi saya terpaksa ikut kawan saya untuk balik ke kampungnya. Jadi biasalah cuti kan. Jadi saya pun sajalah cari pengalaman ataupun cari keluarga barulah di musim cuti ini. Jadi saya pun pergilah ke rumah kawan saya. Okey, jadi kampung kawan saya itu merupakan kampung di kawasan pedalaman. Cantik, bersih, indah dan suasananya sangat tenang. Jadi saya seronoklah sepanjang percutian di kampung kawan saya tersebut. Dipendekkan cerita, ketika saya datang ke kampung tersebut ada satu kejadian misteri. Apakah kejadian tersebut? Kejadian misteri ini adalah kejadian kecurian. Okey, kecurian yang agak misteri. Di mana banyak orang kampung kehilangan barang secara misteri. Dan paling misteri, kecurian tersebut berlaku di kawasan masjid. Ini yang pelik. Macam mana kecurian di kawasan masjid? Okey, jadi ada imam. Okey, imam di kampung tersebut. Dia biasanya kalau imam ni solat, dia gunakan pelikat. Walaupun pertama dia pakai seluar biasa. Apabila dia hendak solat, dia akan gunakan pelikat dan seluar dia akan tinggalkan di tepi lah. Baru dia solat. Mungkin seluar yang diguna tu ada najis ke apakah, kita tidak tahu lah kan. Tapi kebanyakan generasi beliau-beliau ni, generasi ayah-ayah ni, dia solat jenis begitulah, gunakan pelikat. Jadi semasa dia solat, selesai solat, dia mau ambil seluarnya hilang. Jadi di seluar dia tu ada handphone dan ada dompet. Jadi hilang seluar Pak Imam hilang. Jadi Pak Imam pulang rumah dengan berkain pelikat sahaja. Jadi itu masih okey lagi lah, tidak pelik lagi. Kami anggap itu sebagai kecurian biasa. Namun kejadian kecurian seterusnya masih di masjid juga, cuma di bahagian jemaah perempuan. Okey, jemaah perempuan banyak kehilangan beg tangan, handphone, Walkman. Okey, masa tu zaman tu masih guna Walkman lagi. Jadi kejadian ini boleh dikatakan hari-hari. Okey, hari-hari dan sukar untuk ditangkap benda ni. Orang tidak nampak macam mana kecurian tersebut berlaku. Memandangkan pada zaman tersebut belum ada CCTV di kawasan masjid. Biasanya CCTV ni hanya di kawasan pejabat. Okey, jadi di masjid tidak ada. Jadi sukar untuk kita dapatkan macam mana kecurian tersebut boleh berlaku. Dan kecurian tersebut semakin kerap dan semakin teruk, terutama selepas solat isyak. Asal solat isyak, selepas solat isyak mesti ada kehilangan kecurian, sama ada handphone jemaah ataupun dompet, beg tangan jemaah perempuan. Dan kebanyakan kejadian ini jemaah perempuan lah yang selalu kena. Jadi pelik lah, benda ni semakin kerap dan ia sangat merisaukan.
Jadi imam pun agak marah lah sebab kejadian ini berlaku. Jadi oleh kerana saya dan kawan saya ini selalu solat di masjid berkenaan, jadi secara tidak langsung kami mengetahuilah kisah tersebut. Jadi ambil inisiatif, kami pun terlibat untuk menangkap pencuri tersebut. Namun semua agak pelik lah, kenapa kecurian tersebut sukar untuk ditangkap dan sukar untuk diketahui lah dia punya modus operasi, macam mana dia punya kecurian tu, cara dia mencuri tu sukar untuk ditangkap, ya. Dan ada satu kali semasa saya solat Isyak, semasa saya solat Isyak, dan selepas solat Isyak kejadian kecurian tersebut berlaku dan saya pelik. Saya berada di masjid dan berada masa berkenaan saya ada di masjid tersebut dan kecurian itu berlaku, dan saya tidak nampak pun sedikit ada benda yang mencurigakan. Tidak ada nampak. Semua macam okey saja, tapi kecurian berlaku. So, peliklah, macam mana boleh berlaku kecurian kan? Walaupun tidak ada tanda-tanda ataupun macam kesan ada kecurian berlaku, tapi ada barang yang hilang. So, semua orang dalam masjid berkenaan pelik, menjadi misteri lah bagaimana perkara ini berlaku. Jadi Pak Imam buat mesyuarat gempar lah, sebab perkara ini berlarutan. Mau dikatakan hari-hari ada saja kecurian berlaku. So Pak Imam ambil inisiatif, dia buat mesyuarat tergempar untuk cari jalan menyelesaikan masalah ini. Jadi Pak Imam jemput kami jugalah, anak-anak muda seperti kami. Mana tahulah kami ada idea yang brilliant. Jadi kami pun ikutlah sekali mesyuarat tersebut. Dan semua beranggapan pelik lah macam mana kejadian yang kecurian ini agak pelik dan sukar untuk ditangkap. Dan ada yang mengatakan kemungkinan yang mencuri tersebut adalah toyol. Ya, berdasarkan cara dia mencuri agak misteri, jadi boleh dianggapkan yang mencuri tersebut adalah toyol. Jadi itu hanya teori lah, teori orang kampung. Jadi saya pun oleh kerana saya berada di tempat kejadian, saya pun mengiyakan mungkin, sebab agak pelik macam mana mencuri tanpa meninggalkan sebarang kesan. Wow, memang respect lah pencuri itu. Memang teliti, sangat teliti dia mencuri. Jadi Pak Imam menjalankan operasi menangkap pencuri seperti toyol. Jadi beberapa hari tersebut kami mengadakan kira orang misi lah, misi impossible, mission impossible. Jadi macam-macam tempat kami AJK ni bersembunyi. Ada di longkang, ada di siling, ada di sebalik pintu, macam-macam tempat. Ada di belakang tangga. Namun apabila kami jalankan misi, kecurian tidak berlaku. Tahu pula dia. Jadi ada kami buat misi 3 hari berturut-turut. Kami jalankan misi untuk menangkap. Memandangkan kebanyakan kecurian berlaku selepas Isyak, jadi kami menjalankan misi semasa solat Isyak. Namun semua gagal. Jadi 3 hari berturut-turut kecurian tidak ada berlaku. Sepertinya dia tahu kami menjalankan misi tersebut. So agak hampa lah Imam, dan kami beranggapan kecurian tersebut sudah tidak berlaku dan mungkin sudah selesai. Kami beranggapan lah. Jadi kami solat seperti biasa tanpa sebarang misi. Apabila kami menamatkan sahaja misi untuk penangkapan pencuri tersebut, pencuri yang seperti toyol ini, kecurian berlaku kembali. Hebat pencurinya. Jadi Pak Imam agak geram. Dia cakap, Siapa yang mencuri ni? Jadi agak geram lah kita pun. Saya pun masa solat berkenaan ketika kejadian berlaku agak geram lah. Sebab ketika kau jalankan misi,
benda tu kecurian tidak ada. Tapi bila kau solat seperti biasa, pelik tau, pelik. Jadi Pak Imam surrender lah. Pak Imam surrender. Dia cakap kita berdoa je lah dan kita berusaha untuk menangkap. Mungkin Pak Imam cakap kita tukar cara penangkapan. Jadi agak pelik jugalah ya. Kami tidak dapat menangkap pencuri berkenaan. Dan yang berani pencuri ini dia mencuri di masjid. Jarang pencuri mencuri di masjid, sebab pencuri ini dia ingat Tuhan juga ya. Tapi ini pencuri dia ingat Tuhan, tapi entah macam mana dia berani mencuri di kawasan masjid. Ini sesuatu yang agak pelik. Dan cara dia mencuri pun sukar untuk diketahui. So, saya telah mengambil pendekatan untuk menangkap dengan cara yang berbeza. Jadi saya ada satu teori. Okey, teori. Biasalah anak muda. Okey, anak muda seperti kami pada ketika itu mempunyai idea yang pelik. Okey. Jadi saya menjalankan satu misi bersama kawan saya. Okey. Kami menjalankan misi tanpa orang-orang kawasan berkenaan tahu, tanpa orang masjid tahu, tanpa orang kampung tahu. Yang menjalankan misi adalah saya dan kawan saya saja. Sebab saya beranggapan pencuri berkenaan di kalangan orang masjid ataupun orang sekeliling kampung. Sebab dia tahu apabila misi dijalankan. Maksudnya dia orang yang terlibat di kawasan situ. Itu dari segi teori lah. Saya rasa. Jadi saya beranggapan kena jalankan misi ini secara sulit, secara rahsia. Jadi saya dan kawan saya mengambil inisiatif secara sukarelawan untuk menangkap pencuri itu dengan kerelaan hati kami dan menjalankan misi ini secara rahsia. Jadi macam manakah kami jalankan misi tersebut? Sila tunggu episod yang akan datang. Kita jumpa lagi di part yang kedua. Assalamualaikum.